Sahabat media semua. Okay, basically cerita ni sebenarnya dah lama, 2008. I mean, I joined this company 2008 with my partner. So, masa tu saya pun ialah baru nak start masuk ke industri. And then bila officially saya keluar, not officially saya keluar, saya tak involved dengan company tu lagi. Hujung tahun 2008 dan saya teruslah dengan aktiviti seni saya kan. Tiba-tiba saya dapat tahu yang saya dapat notice daripada bank yang company saya ada buat loan berjumlah lebih 2 juta. Sebenarnya loan tu 8 juta tapi yang baru release 2 point something lah. So memang saya terkejut dan tiba-tiba nama saya ada dalam sebagai penjamin untuk loan tersebut. Dan saya pun ialah tiba-tiba kita tak ada buat loan, tak ada buat apa, tiba-tiba bank call semua and then memang nama saya dah ada dalam kes ni. Jadi saya pun jumpa dengan orang yang sepatutnya lah. Saya jumpa dengan Suka Guam yang diketuai oleh Datuk Khairul Anwar ni. So saya bercerita masalah saya. So sekarang ni saya untuk tindakan seterusnya saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Saya pun mungkin tengah bincang dengan Suka Guam ni macam mana proses seterusnya lah, apa yang kita akan buat selepas ni. Masih lagi dalam company ni? Masih lagi. So atas nasihat company tu pun sebab saya dah tak involved tapi nama saya masih lagi dalam company lah. Maksudnya tak involved tu apa, masih sebagai apa, ahli lembaga pengarah? Saya sebagai one of the board director lah. Beliau rasa teraniaya kerana beliau, sepanjang pengetahuan beliau, tidak ada satu pun makluman daripada pihak syarikat maupun pihak bank bahawa beliau menjadi penjamin. Itu satu tadi. Maknanya ramai di kalangan rakyat Malaysia dengan kita tak tahu sebenarnya kita menandatangani dokumen. Jadi adakah kemungkinan jadi dalam masa 2 minggu nanti Suku Guam melalui pegawai kita akan menyiasat dengan pihak bank, adakah elemen fraud, elemen penipuan, kedua elemen duress, tekanan, ataupun ada elemen yang dikatakan sebagai undue influence okay, terhadap Fizo ataupun misrepresentation ataupun penyalahgunaan nama itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya ada, kita nak siasat sama ada kemungkinan ada komplot ataupun ada sindiket yang menggunakan orang-orang tertentu untuk menjadi penjamin. Kerana ada kecenderungan banyak syarikat membebaskan diri daripada pinjaman yang berjuta-juta tetapi akhirnya menjadi penjamin. Jadi adakah bank sudah mengambil semua langkah untuk memastikan penjamin benar-benar mengetahui bahawa beliau menjamin benar-benar mengetahui dan juga layak untuk meminjam. Kerana mengikut cerita awal Fizo, dia tak percaya pun syarikat tu boleh pinjam sebanyak tu. Mungkin syarikat tu baru tubuh bernilai RM2, tidak ada apa-apa perniagaan, tapi macam mana Fizo pun tak boleh yakin syarikat yang ada duduk sebagai pengarah tu boleh mampu meyakinkan bank. Jadi adakah elemen-elemen tu sudah dikaji? Dan kalau ikut sebenarnya saya sendiri pun tak layak untuk buat loan berjumlah 8 juta kan. Sebab saya pun masa tu umur saya 23 tahun. Kalau barat memang saya pun tak ada aset apa-apa. So kalau ikutkan sebagai prosedur lah untuk meminjam, memang tak layak untuk mendapatkan jumlah loan yang pada saya terlalu besar. Dan kalau boleh semua pihak kena alert lah benda ni kan. Mungkin saya tak cakap mana-mana pihak ada konspirasi ke apa, tapi pada saya yakin sangat mesti ada something wrong lah. Sebab kenapa tiba-tiba saya sebagai peminjam, saya sebagai penjamin tak tahu bila loan tu keluar, berapa jumlah dia. Setelah benda ni dah jadi kes, dah ada masalah dengan bank, baru bank datang cari saya, baru saya dapat notis. Sedangkan benda ni dah bertahun, dah setahun lebih, dah 2 tahun. So bila ada masalah baru bank cari saya. Kenapa masa release, saya tak tahu apa-apa masa bank nak release, masa proses saya tak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat tahu bila dah ada masalah dengan pembayaran. Sama ada ini kes aniaya ataupun kes genuine. Dan sepanjang yang saya dimaklumkan oleh Fizo, dia tidak dapat manfaat 1 sen pun daripada syarikat, apatah lagi daripada pinjaman bernilai 2 juta lebih itu. Fizo, yang bank call tu bila Saya dapat
sebenarnya saya tak dapat surat by hand ataupun hantar ke address rumah saya tak dapat any letters at all. Cuma bila ada isu, mungkin bila kadang-kadang saya check status saya semua kan, tiba-tiba saya dapat call tu last year, Datuk kan. Last year dapat call, tapi masa tu nama saya tak ada effect apa-apa lah. Cuma saya dapat tahu saya sebagai penjamin. Saya baru dapat tahu yang saya sebagai penjamin, dan kalau boleh settle cara elok, saya nak cuba settle cara elok. Maksudnya bincang macam ni, kenapa benda ni jadi macam ni, at least explain. Sebab saya tak tahu apa-apa, saya sibuk dengan berlakon semua. Tiba-tiba saya dapat tahu yang saya jadi penjamin untuk loan berjumlah 2 juta lebih. So agak terkejut lah kan. Yang tu biasalah kalau tanya siapa-siapa pun, sebagai manusia normal ni, tiba-tiba kan saya tak dapat manfaat apa-apa dan saya tak tahu apa-apa, tiba-tiba it's like 2 point something million is on my shoulder. Of course lah, saya takkan tenang lah. Cuma Alhamdulillah saya masih lagi diberi kekuatan untuk bekerja lah, boleh facing public semua, dan harap lepas ni diberi kekuatan lagi lah untuk face benda ni. Pada saya benda ni bukan suatu benda kecil lah kan, dan sebenarnya ramai lagi di luar sana yang mengalami masalah sama macam saya, tapi mungkin ialah public, so orang tak highlight sangat. So mungkin kes yang terjadi pada saya ni jadi contoh lah kepada semua orang supaya berani tampil. Sebab pada saya, selagi kita tak salah, apa kita nak takut? Kita berani kerana benar. Kira 100 aduan yang macam gini, seperti ini, kes-kes membabitkan penjamin. Kan penjamin ada kategori-kategori kan, penjamin sosial, pinjaman pelajaran, pinjaman perniagaan. Tapi apa yang kita kesahkan adalah, adakah pihak penjamin dimaklumkan oleh pihak bank, terutama apabila disbursement, apabila nak keluar tu, penjamin tahu. Saya percaya kes ini membabitkan nama saja. Hanya nama beliau saja digunakan sebagai penjamin, sedangkan tidak ada langkah-langkah perlu diambil oleh pihak bank. Saya seru lagi, lebih ramai lagi tampil supaya satu akta yang khusus boleh digubal untuk melindungi penjamin. Kerana yang perlu dikejar bukannya penjamin, ialah principal borrower, peminjam induk tu. Ramai lagi. Wartawan pun ada 3-4 orang telefon saya, dia pun dah jadi penjamin juga, dia pun dah blacklist juga. Tapi tak sampai 2 juta lah. So Fizo ni satu jumlah yang besar. Dan bank itu pun bukannya bank cap ayam. Bank yang ada international, ada reputasi kan. Mesti dia bank perlu memelihara reputasi, memastikan pinjaman itu diberi pada mereka yang benar-benar layak, dan penjamin benar-benar aware, benar-benar maklum risiko mereka sebagai penjamin. Letaknya kemudian di bawah tekanan, di bawah tekanannya mungkin ketika tanda tangan itu dia tidak dimaklumkan pun itu adalah dokumen pinjaman. Mungkin Fizo menganggap itu adalah dokumen, sebab saya tanya, dia kata dia tak ingat. Mungkin dia tanda tangan, dia ingat di bawah tekanan itu ataupun di bawah duress itu, dia menandatangani dokumen biasa syarikat, dokumen biasa soal-soal saham dan sebagainya. Kemudian fraud, penipuan, mungkin ada elemen tanda tangan dicuri ataupun dipalsukan, ya. Kemudian ada elemen kecuaian, di pihak pegawai bank yang menguruskan. Adakah pegawai itu benar-benar memastikan segala peraturan berkaitan dengan penjamin itu dipenuhi. Tapi saya cenderung untuk tengok sama ada kecuaian dan fraud lah, antara kedua, sama ada penipuan ataupun kecuaian. Saya harap pihak bank mesra pelanggan, bukan sahaja ketika memberi pinjaman, tapi juga apabila pelanggan mengalami kes seperti ini. Jadi harap pihak bank yang kita hubungi itu dapat mengeluarkan semua dokumen-dokumen supaya kita boleh kaji apakah bentuk penganiayaan yang mungkin berlaku pada Fizo. Kecenderungan ataupun kemungkinan banyak ahli perniagaan menggunakan VVIP ataupun selebriti ataupun ahli sukan sebagai frontier dia untuk meyakinkan pihak bank. Jadi kemungkinan nama Fizo itu digunakan sebab Fizo sebelum tu ahli sukan kan, Memelok Sepak kan. Yes. Mungkin salah satu supaya syarikat tu tak boleh lari dengan meletakkan selebriti. Tapi yang tak bagusnya, kesannya adalah kepada selebriti berkenaan, kerana dia terpaksa menanggung satu hutang beban yang dia sendiri tidak tahu menanggung. Boleh mungkin dimaklumkan, tapi akhirnya tak diberitahu.
So kecenderungan, maknanya saya seru orang-orang yang bertaraf selebriti ni lebih tahu hak mereka. Kalau jangan senang sewenang-wenangnya meletakkan diri mereka sebagai lembaga pengarah mana-mana syarikat lah, sebelum mengenali lebih lanjut identiti kerana malu ke sebagainya kan. Tapi saya fikir tak perlu malu, kerana di luar sana memang sebenarnya ramai orang yang ada masalah macam Fizo, ya, jadi penjamin. Mereka ingat mereka adalah penjamin sosial. Penjamin sosial tu adalah mungkin pinjaman pelajaran. Itu pun tindakan ketat akan diadakan. Jadi di luar sana saya rasa lebih ramai tampil supaya satu orang undang-undang baru boleh dirangka untuk melindungi penjamin. Sebagai contoh, mestilah pegawai itu hadir ketika disbursement, ketika pengeluaran loan. Sebab pinjaman ni 8 juta. Loan pertama keluar mungkin 25 juta. Pengeluaran yang pertama tu mestilah dimaklumkan supaya kalau ada elemen-elemen syak awasangka, prejudis, boleh berhenti terus. Maknanya Fizo boleh ataupun sesiapa penjamin boleh kata saya tak setuju jamin.